والدعاء على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا warzuqna fahman sahiha ya rabbana ya rabbal alamin. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala pada muka 49, dan riwayat daripada Hasan Basri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan riwayat khabaran ini disebut oleh Al-Imam As-Samarqandi dalam Tanbihil Ghafilin, kitab dia. Bukan kata kitab Tanbihul Ghafilin hak Jawi tu dah tu. Ada kitab Arab, kitab bersabit dengan hadis juga. Khabaran ini tulis situ. Khabaran ini disebut oleh Al-Imam As-Samarqandi. Dia koron yang ketiga dia ni. Ada tempat ambil, tapi kena tulis kata dalam kitab Tanbihil Ghafilin dengan cara tidak sebut sanad. Kitab dia Tanbihul Ghafilin, kitab Arab, bukan Tanbihul Ghafilin Jawi tu. Ada tapi cari tengok ada tak? Ada tapi temu tak? Tak temu, malah cari lah. Tu tempat ambil dia. Maka kalau kita ngajar musalli pun royak lagu ni lah. Kalau kita tilik kepada tahqiq hak Babur Rasyidi tu, dia tak sebut, dia kata barangkali, dia kata diambil daripada kata Imam Ghazali daripada Ihya, padahal Ihya bukan hadis ni. Ya sebut mafhum je. Sebut mafhum je.
Maka dengan cara tepat kalau nak nakal, kita kata khabaran ini diambil, disebut oleh Al-Imam As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin dengan cara tidak sebut sanad lah, tapi innalil musalli tu. Riwayat, tapi dia ni korang yang ketiga, ulama hadis, muhaddis juga, wallahu alam lah. Hadis ni duduk dalam tahap mana. Tapi Imam As-Samarqandi ni orang alim, orang muhaddisin. Riwayat ada ribat sebut daripada Hasan Basri. Nakan daripada Hasan Basri. Hasan Basri ni tabi'in, ke sahabat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak ke Nabi lalu. Putus sahabat tengah jalan tu, tak tahu kata dia daripada dia, tapi Hasan Basri ni memanglah anak murid Sayyidina Ali dan juga beberapa sahabat. Hasan Basri ni riwayat daripada Imam Hasan Basri radhiyallahu an rahimahullah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia katakan, bagi orang sembahyang 3 karamah. Dapat bagi orang yang sembahyang 3 karamah, 3 kemuliaan. Orang semaya Allah Ta'ala 3 kemuliaan dia. Manakah 3 perkara tu? Pertama, daripada 3 karamah hak Allah Ta'ala ke dia, jaga semaya. Yang maksudnya semaya, yakni sembahyang 5 waktu tu lah. Orang yang sembahyang, yakni sembahyang 5 waktu tu, hak tu hak besar. Hak sunat ni kalau dia tak kerja pun tu tak ada kata siapa ke luput kemuliaan lagi. Cuma kesempurnaan itulah. Tu bagi orang yang semaya 5 waktu, jaga molek tu, dapat 3 karamat. Pertama, bertabur kebaikan daripada langit. Bertabur oleh kebaikan yang turun daripada langit. Bertaburan kebaikan. Kebaikan tuah turun mari langit. Dia kecek lagu ni, ini kinayah daripada mendapat kebaikan yang banyak di dunia. Buat gitu. Ini kinayah. Kinayah ni kecek pesini lah. Ini kinayah daripada mendapat kebaikan yang banyak di dunia. Tu tabu bertuah turun mari. Tu kecek lagu tu, bertabur kebaikan. Dia duduk atas muka bumi ni dapat kebaikan. Allah Ta'ala beri kebaikan pada dia. Tu besar dah. Tabur je kata ke atas kepalanya. Kepala bagi orang sembahyang tu ke atas, takluk pada bertabur. Bertabur kebaikan dari langit tu atas kepala dia. Tu orang banyak turun deru mari. Kedua, daripada 3 karamah tu, malaikat keliling daripada 2 kakinya, kaki orang sembahyang, hingga sampai ke langit. Malaikat keliling. Apa makna keliling? Yakni kerana beri hormat dan mulia kepadanya. Tulis keliling tu yakni kerana hormat, dan mulia kepadanya. Keliling tu keliling, kelikung bi rahmat, hormat orang semaya tu. Di mana saja dia pergi, malaikat hormat, malaikat mulia, pakat keliling dia daripada 2 kakinya. Dia tak nampak je benda ni nya. Benda hak tak nampak ni, kalau Allah Ta'ala tengok nampak, dia nampak lah. Dia ada benda tu berlaku sungguh yang kita tak nampak. Daripada 2 kaki dia hingga sampai ke langit. Dia kata mulianya orang ni, malaikat hormat. Tentulah orang yang malaikat hormat ni orang yang Allah Ta'ala sayang. Ketiga, daripada 3 perkara, malaikat menyeru. Jadi ada satu malaikat, dalam hadis sebut malakunnya. Ketiga, malaikat. Jadi satu malaikat, ada satu malaikat menyeru
memanggil malaikat, ada satu malaikat duk panggil. Allah Ta'ala utuskan satu malaikat duk panggil. Menyeru dengan kata malaikat tu. Dia kata kan malaikat tu. Malaikat kata kalau orang sembahyang tahu. Kalau orang sembahyang itu dia tahu. Kalau dia tahu, ni dia tak tahu, mungkin dia tak nampak. Allah Ta'ala tak boleh nampak. Kalau dia tahu akan bahawasanya, tak rajak. Dia tahu kata diri orang sembahyang tu. Kalau dia tu, orang sembahyang tu, kalau dia tahu kata diri dia tu berserta Tuhan, jadi pada ketika sembahyang. Tu dia. Apa maksud kalau dia tahu kata dia tu berserta Tuhan? Tulis situ sikit. Kalau tengok ni orang panggil ya ambil mafhum dia tu, kalau hadis tu dia memang rupa ni. Tulis situ pada kalau orang sembahyang tahu. Yakni kalau orang itu kenal bahawa siapakah yang ia sedang munajat, dan beribadat. Tu nasjaya ila akhirih. Malaikat kata, kalau dah Allah tu duk semayalah sejik. Kalau dah Allah kenal molek, yang tahu molek kata dia duk hadap ke dia, dia duk ibadat dengan siapa. Kalau dia kenal molek, kata siapa dia ke hak dia duk buat ibadat dan munajat. Kalau dia kenal molek, nascaya tiada berhenti. Tak berhenti, jadi berhenti ia. Tak berhentilah dia tu daripada sembayang orang tu. Kalau dia kenal molek, kata dia duk hadap dan semayang dengan dia, hadap munajat ke dia, dia tak berhenti. Ni kita berhenti kat berarti tak kenal molek. Tu. Habis tu ahlullah sentiasa duduk dalam ibadat semayang je, tak berhenti. Beribu-ribu rakaat sehari-hari, tak berhenti. Lepas salat bangun, Allah gana. Kerana mereka kenal molek. Kata siapa ke yang mereka sedang munajat, kenal molek. Kita ni lah belah-belah dah. Bila nak cukup pak Tok Iman ni lama aduh. Tok Iman ni nak turut Tok Iman pun turut Tok Iman cepat-cepat derah sudah. Kita ikut tu pula dah. Tu. Habis itu kekaramatan yang Allah Ta'ala tu dah habis. Hak tu khabaran daripada Hasan Basri. Wallahu a'lam. Muka 50, sujud sahwi. Tu naik kepada satu bab yang penting lah juga. Sujud sahwi, sujud kerana lupa. Sahwi ni lupa. Sujud kerana lupa. Kerana lupa pada ghalib. Tu ialah itu kerana lupa. Yang ni kerana lupa tu pada ghalib. Kerana ada juga sengaja, bukan kata dia lupa sangat, tak sengaja tinggal tu. Panggil sujud sahwi juga. Tak ada kata sujud amdi ni, hak ni sujud sahwi juga. Tu. Tapi kerana ghalib. Sujud sahwi. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan bermula adab mubtadah. Bermula adab, yakni adab dalam sembahyang. Adab ni banyak. Adab dengan sembahyang ni masuklah adab dengan Allah Ta'ala lah. Ya, adab ni adab dengan Allah, adab dengan Rasul, adab dengan guru, adab dengan manusia mama. Adab dalam sembahyang ni masuklah adab dengan Allah. Bermula adab dalam sembahyang, perangai baik dalam sembahyang. Adab mana? Adab yang dituntut, yang tu sifat pada adab. Adab yang dituntut. Dituntut di sini tu dengan mana? Disunat. Dituntut disunat, dituntut dengan cara sunat. Ya, ada adab yang dituntut dengan cara wajib. Ada adab yang dituntut dengan cara sunat. Di sini sunat lah tu nyata dengan dalil depan tu. Adab yang dituntut disunatkan, memeliharakan dia akan adab tu.
Adab yang Allah Ta'ala dan Rasul dan juga syariat tuntut kita jagakan adab tu. Dua perkara. Adab yang disunatkan kita jaga dalam semaya dua perkara. Khabar ialah dua perkara. Tu adab. Bermula adab yang dituntut memeliharakan dia tu ialah dua-dua perkara ni. Hak besar-besar lah. Mana pertama daripada dua perkara tu dikatakan sunnah hay'ah. Sunnatu hay'atin. Sunat hay'ah. Sunat perhiasan. Sunat bentuk rupa. Bentuk. Hay'ah ni maknanya kelakuan. Bentuk rupa. Bentuk perhiasan lah. Sunat bentuk rupa. Hay'ah ni kelakuan. Lihat luar. Nampak comel. Sunat hay'ah. Sunat perhiasan. Hak ni kalau tak ada dia tak comel. Tak ada dia tak comel. Kau banyak, kau nampak yang dia bahasa dia dah. Tu. Dia ibarat dengan bulu perhiasan tu. Tapi ibarat saja ya, padahal tak serupa juga. Bulu perhiasan ni kau banyak, kau tak molek pula dah. Bulu kening banyak berdoa tak angok pula. Tu. Bulu misa yangut gapo dah banyak jadi tak yangut pula dah. Tu dia tak serupa, tapi ada sunat hay'ah ni kau banyak kau yangut. Tapi kalau tak ada tu jadi licing tak comel. Sunat hay'ah nama dia. Dan kedua, dan bermula kedua daripada dua perkara tu ialah sunnah ab'adin. Sunnatu ab'adin. Idafah. Sunnah ab'ad. Ab'ad ni apa makna ab'ad? Ab'ad ni badan. Ab'ad ni makna juzuk badan. Ab'ad tu nama dia pun begitu dah. Bentuk rupa juzuk badan. Anggota, sunat anggota kecek gitu. Sunat anggota badan. Ya ibarat serupa dengan anggota dah sunat tu. Kalau tak ada, maka tak sempurna lalu. Sebab orang tak ada kaki tangan, panggil orang lagi tapi orang yang cacat, yang cenderung. Tu sunat hay'ah ni sebab orang tak ada bulu ya, tak ada bulu kening. Tak kecacat lagi, cuma tak sedap tengok. Gitu je. Sunat hay'ah, sunatul ab'ad nama dia. Maka sunat ab'ad ni, kalau ni sifat kepada sunat ab'ad ni, bergantung kepada sunat ab'ad ni, ni. Sunat ab'ad mana weh? Yang kalau ditinggalkan dia akan sunat ab'ad. Kalau kita tinggal dia, tak buat, tak kerja. Tinggal tu dua cara. Tinggal dengan lupa, dengan tak lupa pada ditinggal. Dengan sebab terlupa. Ya tinggal apa tu dengan sebab terlupa. Lupa tu yakni kemudian teringat sebelum salam lah maksudnya. Mana kata gitu? Kena kat juga. Tu. Dengan lupa yakni kemudian teringat akan sunat itu sebelum dari salam. Apa itu? Kemudian teringat akan sunat itu sebelum dari salam. Belum pada wisalah tu teringat mari. Oh, tak ada buat weh. Adapun kalau pergi tubik saleh pun siap dah duk makan nasi dah. Hoi saat ni tak. Waktu tak ada dah. Waktu tak sunat sujud sahwi dah. Kalau ditinggalkan dia dengan lupa, lepas pada tu teringat mari kata lupa tapi tak saleh lagi lah. Atau sengaja atau kepada lupa tu. Atau ditinggal dengan sengaja tinggal single line saja tak buat. Tu hak lupa ni hak kebanyakan roliknya sampai dia sebut dulu kerana roliknya lupa. Ditinggal dengan sebab lupa atau sengaja. Kalau kita pergi tinggal tak kerja sunat ab'ad ni, jawab kalau nascaya ditempel, ditapung, diganti dengan sujud sahwi. Tapung dengan sujud sahwi. Sujud kerana lupa. Sujud sahwi yakni sebelum memberi salam lah tu. Dengan sujud sahwi yakni sujud sahwi sebelum memberi salam. Ganti dekat tu. Belum pada wisalah, sujud sahwi. Niat sujud sahwi dalam hati aku sujud sahwi ni, Allahu akbar tu.
Kalau tak niat gapo-gapo batal pula. Gi tambahkan rukun dalam semaya, tambah rukun semaya. Kalau kita tak ada niat kata kita buat gapo, jadi lebihkan rukun. Orang panggil batal semaya. Kena niat juga sujud sahwi pun. Sujud sahwi pun kena niat, sujud setiada kena niat, sujud tilawah. Ialah belaka tu kena niat. Niat kata kita sujud gapo. Tak apa barulah tak apa. Maka sujud sahwi sebelum kita memberi salam. Sunat ab'ad ya lagu tu. Dia boleh kati. Seolah kata dia cari boleh tapung. Kai cari boleh tapung. Tapung sujud sahwi tu. Tapi yangok supaya sedia kedak tu tak comel supaya sedia lah, tapi hengor sikit tak berlubang. Tu ya. Dia tak serupa dengan kita buat tu. Tak serupa dengan kita baca qunut dengan tak baca. Dia tak serupa, tak baca dengan baca tak sama. Sempena hok baca no. Tapi boleh tapung dah sikit orang panggil situ. Iaitu sunat ab'ad tu ya kata. Ada banyak mana? Sunat ab'ad ni 8 perkara. Sunat ab'ad dari semaya mengikut mazhab kita Syafi'i 8 perkara. Sunat ab'ad tu 8 lah. Lain pada tu sunat hay'ah. Hay'ah ni banyak. Siapa kitab setengah-tengah kita tak sebut habis. Kitab tu sebut pada tu. Kitab ni tak sebut. Tak ada kitab sebut ada. Nak minha belaka. Kitab mana-mana pun. Maka ngaji banyak-banyak itu kitab tu jadi hipung itu. Dia banyak. Iaitu 8 perkara. Mana 8 perkara tu? Yang tersebut dahulu. Yang sifat pada 8 perkara. Musa dia tak buat orang dah. 8 perkara yang tersebut dahulu. Dahulu di mana? Pada muka 24. Kita tengok di muka 24. Kalau rajin bukan tengok. Muka 24 tu sebut dah 8 perkara tu. Kalau kita tinggal mana-mana satu dari 8 perkara tu, kena sunat sujud sahwi. 8 dah situ. Payah nak bilai lagi. Bilai tambah lagi. Hak kena sujud sahwi. Kesembilan daripada tempat yang sujud sahwi lah, bukan kesembilan daripada sunat ab'ad. Sunat ab'ad dah beda. Kesembilan ni bukan sunat ab'ad. Sunat ab'ad sekat 8 tu ya. Tapi nak ayat kata bila habis 8 tu, kalau kita tak kerja 8 tu ganti dengan sujud sahwi. Kesembilan daripada tempat yang dituntut sujud sahwi, kena buat lagu tu. Yang ada pergi faham kata kesembilan daripada sunat ab'ad, bukan hak ni. Kesembilan daripada tempat dituntut sujud sahwi. Tu. Kesembilannya ialah mengirja perbuatan yang batal sembahyang dengan sengaja. Kalau tak molek. Mengirja akan perbuatan. Kita pergi kerja perbuatan. Itu dia. Kerja perbuatan. Dan juga masuk juga perkataan tu. Lepas lagi tu kalau kita tengok berdepan tu, bukan perbuatan saja. Kita kerja perbuatan. Perbuatan mana sifat pada perbuatan? Perbuatan yang batal oleh sembahyang kita. Perbuatan tu jadi batal sembahyang kita. Batal tu dengan sengaja. Dengan takluk pada batal. Bukan takluk pada kerja. Memang mengeja dengan sengaja pula. Jadi batal sembahyang kita batal dengan sengaja. Jadi dengan sengaja kita kerja perkara itu. Dengan sengaja. Jadi dengan sengaja kita kerja perkara itu. Dengan sengaja kita kerja perkara itu. Benda ni kalau kita kerja dengan sengaja batal sembahyang. Perbuatan ni kalau sengaja gigi buat batal. Dan tidak batal sembahyang. Sembahyang tak batal dengan terlupa. Dengan terlupa bekerja perkara itu. Buat itu. Dengan lupa jadi lupa pada kerja perkara itu. Dia buat apa
Tu. Ingat malam. Jadi benda tu kalau kita sengaja buat batal. Kalau tak sengaja kita lupa buat tak batal. Lepas tu kita pergi buat. Kita pergi buat benda tu dengan terlupa. Maka teringat mari, siaplah tak boleh buat sebenarnya situ tu. Siap lupa lah kawan. Maka suruh sahwi kita. Tu kesimpulan apa dak tu? Kerja barang yang kalau sengaja maka batal. Kalau terlupa maka tak batal. Tu kerja benda tu. Maka nak suruh sahwi juga. Misalnya seperti nak misal memanjang ni melamarkan rukun pendek. Melamarkan kerja rukun pendek. Rukun yang disuruh pendek. Rukun yang syarat suruh pendek. Rukun tu kena jangan lama. Kita pergi melama. Lebih daripada tu. Kalau sengaja melama, batal. Kalau pergi lama dengan terlupa, tak ingat kata sini tak boleh lama ni. Baru terkhabar kata, tak boleh lama sini ni. Tak batal. Tapi sunat sunnah sahwi. Seperti memanjangkan rukun pendek. Misalnya, iaitu rukun pendek. Bahkan tak kena misal dah lah. Dua tu. Rukun pendek iaitu i'tidal. I'tidal ni rukun pendek. Tak boleh kita lama lebih daripada qadar baca Fatihah yang pertengahan. Kalau duk lama i'tidal tu nengung ingat pula. Duk ingat tu, lepas tu ingat mari tu. Tak boleh lama sini ni. Kawan duk 5 minit. Duk fikir apa situ. Maka sunat sujud sahwi. Dua. Dan duduk antara dua sujud. Ni ialah agak dua ni ialah rukun pendek lah semaya ya. Lepas tu kalau kira rukun fa'li tu lah. Rukun fa'li tu hak pendeknya dua ni ya. I'tidal dan duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud ni tak lebih daripada apa masa dia? Jangan lebih daripada qadar masa baca tahiyat dengan tahiyat yang wajib. Apa qadar masa tahiyat yang wajib? At-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang lebih lama pada tu. Kalau lama lebih pada tu, masuklah kita sengaja mempanjangkan rukun pendek dah batal semaya tu kalau sengaja nak duduk lama tu. Duduk antara sujud. Dah. Duduk nunggu masa letih, malah nak turun. Duduk dulu. Tak boleh. Tak boleh. Habis itu antara dua sujud. So, dan seperti berkata dengan perkataan yang sedikit. Dan ni atop kepada seperti itu. Ni masuk dalam benda yang kalau kita kerja dengan sengaja, batal. Kalau kita kerja dengan terlupa, tak batal. Yalah agak. Seperti bercakap dengan perkataan, bercakap dengan perkataan yang sedikit. Kecek sikit, dobik ke daun sikit. Yang ni tidak lebih daripada 6/5. Sikit tu. 1/5, 2/5, 3/5. Tak apa. Tak apa tu bukan kata tak apa gapo dah. Berkata kena kait tu. Seperti berkata yakni dengan terlupa. Bukan kata sengaja. Kalau sengaja sikit pun batal. Masa Allah berkata ni kecek sikit pun tak boleh dah. Jangan kata apa, 2 huruf tak boleh dah. 1 huruf yang memberi makna pun tak boleh dah. 1 huruf yang memberi faham tu batal dah. Tu kalau sengaja. Kalau terlupa sikit tak apa. Banyak tak boleh. Dobek sikit tak lebih daripada 6/5. Naik ke 5. Lebih pada tu banyak dah tu. 6/5. 6 patah. 6 patah. Pak aneh tu. Seperti berkata dengan perkataan yang sedikit. Hak ni kalau terlupa kecek lagi, siaplah kawan. Siap. Siap ya tu be. Duk maya-maya. Siap. Siap. Tu sikit lagi. Sikit lagi tu.
Tapi kalau siap duk ingat kata sengaja kecek batal dah tu. Tapi dia terlupa. Hei, ingat maye, duk maye. Baru ingat kata maye. Maka batal tak semaya dia tak batal dengan sebab dia terlupa saat itu. Ni duk kecek lama. Siaplah. Siaplah. Tak ada kata gas lagi ni. Siap. Duk ingat kata duk nanak. Tak ada kata gas lagi. Dah waktu baik mari. Lama dah tu. Lepas tu baru ingat kata, lupa. Semaya. Patah semaya. Walaupun terlupa. Lebih pada nepatah. Nepatah gitu. Perkataan. Kelimah. Tu. Tak boleh berkata dengan perkataan yang sedikit. Banyak kau sangat lagi lah. Dan makan yang sedikit. Dan ni. Atau pada berkata seperti makan makanan yang sedikit. Akan makanan yang sedikit. Orang panggil makan akan makanan yang sedikit. Makan ni kena kait juga. Jadi makan dengan terlupa. You kena kait juga tu. Masalah ni. Padahal kita faham daripada awal tu dah. Cuma kena kait ni sorah binyata malat. Dan makan jadi ni terlupa. Kalau sengaja sikit pun batal. Kalau sengaja. Dengan terlupa. Makan dengan terlupa. Makan akan makanan yang sedikit. Misalnya apa kita tak makan yang sedikit. Tulis itu. Seperti telan air liur yang bercampur. Seperti telan air liur yang bercampur dengan sisa makanan. Maknanya bekas-bekas makanan. Ada nasi. Nasi beras setih. Lekat ke celah gigi. Duk le air liur kita. Kita tahu siap. Kalau telan ni batal ni. Tak perlu gigi molek dulu. Tak ada komoi molek dulu. Duk semaya dah. Telan batal ni. Duk galik. Gelum. Duk ingat kata tak ada itu. Ingat kata tak ada. Lama-lama tu lupa. Lupa gitu lagi sikit. Tak apa lagi. Kalau gini tu lupa gitu. Tapi suit sawi lah tadi. Suit sawi. Tu. Orang dulu kat sirih pinai. Ya ada. Ada. Lekat lagi pinai. Lekat lagi sirih. Lekat lagi bekas kapur. Ya ada lah. Tak boleh. Tak boleh juga. Habis itu. Tak apa. Alia yang suci daripada bekas makanan tak apa. Alia yang bersih. Tak boleh. Kalau ada campuran tak boleh. Walau nasi lekat gigi kita tahu dah kata ada campur dah. Sisa dah. Tak boleh. Tu. Sebab tu kena jaga belum pada nak takbir semaya tu kena cuci molek dulu. Tu. Air liur kita ni telur krok. Sedap kita. Ada mama daging dia lagi sikit. Telur. Ada lagi sikit. Tak kena buat apa. Tak boleh. Habis itu. Tapi kalau terlupa tu tak batal. Hak sikit saat ni tu. Ni nasi. Ni duk mau apa cak kelak. Habis dah sutih. Tak sikit dah tu sutih. Mana? Ya kena ludah tu baik. Tapi kena tengok pula tepat dah. Tu sabit tu dia kena siap-siap juga supaya kita ada hingung ke apa gitulah. Cara nak itu dia. Tu. Dia bukan haji. Kita buat tu dia bukan haji. Sehingga kita boleh tanggung dia tu batal tu tak bukan. Jadi kalau telai tu masuk dalam makan ya. Masuk dalam makan. Boleh tak? Dia makan semua mana? Jaga. Mana? Bekas ni ulama kata bekas ubat gigi kesel-kesel yang sikit tu dimaaf. Ulama baru ni lah. Di masa dulu tak ada ubat gigi lagi. Kita gigi tu kadang-kadang lekat juga. Rasa bila kita koma dah pun ya dia ada
rasa sejuk-sejuk, rasa tu lagi sikit-sikit. Tu. Tapi kena jelas dululah. Ni kalau buat gigi toko. Hak tu nyata dah. Ni kesel-kesel dia. Kesel-kesel daripada tu. Tu. Baiklah. Hak tu. Yang sedikit tu. Dia pengen nak lari payah dah hak tu. Nak pergi ke susah dah. Maka kata musannaf rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi, supaya ngapi poso jelah juga tu. Dia telah alio hak bercampur dengan sisa-sisa ubat gigi yang sikit tadi tu. Tu boleh puasa supaya tu masalah puasa. Ulama dok bahas tetap kat masalah puasa tu, masalah tu. Masalah alio yang bercampur dengan bekas-bekas ubat gigi tu, siang sikit tu. Tu. Masalah puasa, cuma puasa pun supalah dalam masalah semaya ni, kerana ni masuk dalam benda yang kerja, benda yang membatalkan puasa dah ni. Ni masuk dalam tu juga dah ni. Maka kata dia rahimahullah taala, seperti makan dengan sedikit. Hak tu kalau banyak, kalau sikit dengan terlupa maka tak batal, tapi sunat sujud sahwi. Kena ingat atau melebih rakaat dengan lupa. Melebih ni menambah. Atau mana atau kepada memanjang. Kepada memanjang tu. Seperti melebihkan rakaat, kita menambah akan rakaat-rakaat sembahyang lah dia. Rakaat semaya kita pergi tambah. Ada 4 kita pergi buat 5. Hak ada 3 kita pergi buat 4. Hak ada 2 kita buat 3 misalnya. Semaya subuh kita 3. Semaya ngorek kita 4. Tapi melebih tu dengan lupa. Dengan terlupa. Kalau sengaja pakai batal dah. Batal dah. Ngorek 3 rakaat, kita nak tambah 4, batal. Bila kita naik 4 tu batal semaya kita. Kita tambah rakaat dengan sengaja tu batal. Tu panggil menambah rukun fi'li. Tu waktu batal, tapi kita pergi lupa, apa panggil. So pergi lupa, lepas tu teringat klik tau. Siap. Bukan ni kuasa saat ni dosa. Tu ingat, mari kata kita lebih. Atau memindahkan rukun kauli. Memindah atau kepada melebih. Memindah, pindah tempat. Memindahkan, pindah tempat. Memindah ni yakni sama ada dengan sengaja atau terlupa. Ni. Melebih tu dengan terlupa. Kalau sengaja batal, kalau menambah rukun tadi rakaat tadi tu. Kalau memindah sama ada dengan sengaja atau terlupa. Ni tak leh. Memindah, pindah tempat rukun kauli, baca rukun kauli. Rukun kauli, rukun yang bangsa kena berkata tu. Rukun yang bahasa perkataan tu kita pergi pindah tempat. Fatihah kena baca teka mana? Teka berdiri kita pergi baca, teka duk rokok. Tu pindah tempat. Pindah tempat orang panggil. Pindah tempat tu maknanya ya masalah pindah ni. Masalah pindah ni ya kalau kita tak baca lagi, teka duk kiam tak baca Fatihah, tiba-tiba kita pergi rokok, kita pergi baca Fatihah, lepas tu kita tahu kata tak ada baca lagi Fatihah tu, misalnya wajib kita kena bangun pergi baca Fatihah dulu. Tak boleh rokok, tak boleh i'tidal, kena klik baca Fatihah semula baru rokok. Tu masalah kita tak baca lagi Fatihah sebelum pada rokok. Ni masalah kita baca Fatihah dah belum rokok tu. Faham tak? Kita baca Fatihah dah belum rokok, baca siap dah. Teka rokok baca pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ataupun sengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Nak rokok lama sikit baca Fatihah. Tak boleh pindah. Situ kena duduk teka qiyam, duduk mari buat teka ni. Tu. Maka hak tu kena sujud sahwi juga. Sujud sahwi. Kita pergi pindah rukun kauli. Kalau sengaja pindah pun kena sujud sahwi.
Kalau terlupa pergi pindah pun kena susawi. Ni kira selepas pada dia baca dah rukun qauli misalnya dalam qiyam. Kalau dia tak baca lagi, pagi teringat hak tu bukan sekadar susawi dah. Dia kena wajib kena naik dibaca Fatihah semula. Mungkin dia tak baca lagi. Faham lagi tu. Masalah dia tu. Tu memindah rukun qauli. Lepas tu ada ulama kata kena, dan juga sunat qauliyah. Bukan rukun qauli saja dak. Rukun qauli ni hak wajib, dan sunat qauliyah. Kena tambah lagi. Dan sunat qauliyah. Apa sunat qauliyah? Tepat baca sunat. Subhana rabbiyal azim. Kena baca di rakaat. Kita pergi baca subhana rabbiyal azim dan sujud. Sujud sahwi juga. Pindah tepat. Rabbi firli wajburni warfa'ni. Orang baca teka mana? Antara dua sujud. Kita pergi baca teka rakaat. Yelah juga. Kena sujud sahwi juga tu. Orang panggil masuk dalam pindah sunat qauliyah. Masuk juga tu. Masuk juga. Tu sengaja ke, terlupa ke. Kena jagalah situ. Tak boleh pindah. Ya ada tempat ya masing-masing dah. Ya tempat ya masing-masing dah. Malaikat hok tempat tular tak apa, pindah tak apa. Tempat tular ni tak kena sujud sahwi. Lagu mana? Supaya qiyam. Teka kita berdiri. Teka berdiri tu kita baca Fatihah, dan juga lepas pada Fatihah kita baca apa? Ayat lazim dah, kita baca surah dah. Baca surah. Tiba-tiba kita baca surah dulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makmum duk mengiling makmum. Siap. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Apa solat maya? Sah mungkin baca Fatihah dah. Yang tak baca sudah ni walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar rakaat. Hak tu tak leh lah. Ni dia baca dah Fatihah. Maknanya Fatihah dia sah dah lah. Mungkin hasil rukun dah. Cuma tukar tepat kan nak ambil surah Maidah dulu. Tu. Tukar tepat tu masuk dalam kena sujud sahwi tak? Tak kena. Sebab apa? Sebab walaupun surah dan juga Fatihah tepat dia teka qiyam juga. Tepat tulah. Begitu juga tahiyat dengan salawat. Kita salawat dulu kokok at-tahiyah. Misalnya dah. Tu. Maka waktu tu lama kata tak kena sujud sahwi kerana dia tepat tulah, iaitu ketika duduk. Misalnya gitu tukar tepat. Hak masalahnya tukar tepat sungguh supaya dengan baca Fatihah tu kita pergi baca teka rakaat, teka sujud. Hak tu kena sujud sahwi. Kalau kita terlupa. Nampak tu dah? Faham tak tu? Maka kata dia, maka kita pergi pindah rukun qauli. Yalah juga. Pergi tambah rakaat. Atau pergi pindah rukun qauli. Tapi rukun qauli ni hak mana? Kait lagi. Rukun qauli yang tiada membatal. Yang tu sifat kepada rukun qauli. Rukun qauli yang tidak membatal. Apa makna tiada membatan? Yakni tiada batan dengan sebab pindah itu. Itu. Yakni tiada batan dengan sebab pindah itu. Tiada batan dengan sebab pindah itu. Adapun rukun qauli yang membatal kalau pindah tempat. Maka tidak sah sembahyang kalau pindahkan dia. Iaitu dua ya. Iaitu takbiratul ihram dan salam. Tu masuk bab tu bismillahirrahmanirrahim dah. Lepas tu kau Allahu akbar, niat takbiratul ihram. Pindah tempat batas semaya, tak leh.
Hak tu tak leh. Takbir pitu buka, salam pitu tubik. Dua tu kena tetap, tak leh pindah tempat. Hak tu tak leh dah. Hak tu tak leh. Sengaja ke terlupa ke pakai tak sah hak tu. Maya. Lepas tu dah. Masalah rukun qauli yang tidak membatal, yang membatal tu hak kalau kita pindah tu. Dua tu dalam semaya. Takbir dengan salam. Salam pertama. Habis itu kita pergi pindah tempat rukun qauli tu. Ya misal we nampak molek seperti pindah baca Fatihah. Pindah tempat baca Fatihah. Pindah pergi ke mana? Pindah dalam rokok. Pindah kepada baca dalam rokok gitu. Dalam rokok. Yakni baca Fatihah ketika rokok. Kecek gitu yang mudah. Pindah baca Fatihah dalam rokok, yakni baca Fatihah ketika rokok. Tu maksud dia. Kira rokok pergi baca Fatihah. Bukan rokok saja, atau iktidal boleh kata tu dalam rokok, yakni atau iktidal. Tekuk iktidal tu pergi baca Fatihah pula. Yalah kat tu. Kalau kita terlupa ke masalah atau gigi sengaja ke masalah, lepas tu teringat mari kata sini bukan tempat dia ni, maka sunat sujud sahwi juga. Ada carik dah lah sikit. Kain tu carik dah. Tak lebih besar pun lebih luh. Tu. Habis itu. Lepas tu dia kata pindah tu serta baca juga pada qiyamnya. Serta baca juga akan Fatihah itu. Baca pada qiyamnya, pada ketika berdirinya seorang. Ketika dia berdiri tu baca dah juga. Tak ni. Bila rokok dia baca pula. Walau dengan sengaja atau dengan terlupa, maka sunat sujud sahwi. Tu dah. Adapun kalau dia tak baca lagi ketika qiyam, apa yang kena buat? Dia tak baca lagi. Pasal pergi rokok dia baca Fatihah. Bagi ingat mari kata, bukan tempat dia ni. Apa yang kena buat? Kembali dengan segera kepada qiyam dan baca Fatihah. Kalau kacau iktidal juga batal semaya. Sami'allahu liman hamidah. Tahu dah, dia ingat dah dari rokok dah. Dari rokok tu ingat dah kata tak baca Fatihah lagi. Ingat dah, apa tu tak baca lagi ni? Sami'allahu liman hamidah. Malu kot orang. Mungkin itu email orang ni macam wik ni. Malu. Baca Fatihah ke apa? Dia macam wik turut belakang kita maya zuhur. Tu. Kita pun bangun ke. Tak ada sami Allah tak. Pakai bangun. Tu. Tu. Tapi wik isyarat kepada orang kalau dia mau jadi makmum ke. Dia kena tengok, dia kena pandang-pandang kira lah. Ayah belakang tu dia kena ingat. Ni kena utama kita dulu. Kita sendiri selamat. Ni jaga tak apa orang dah ni. Sami Allah liman hamidah. Tak apa kokoda lagi. Hai tak leh. Ya batal je di kita sengaja naik tu dah. Kalau kita sengaja tinggal Fatihah gitu tak leh. Habis itu. Seperti maka sekalian itu saat ni jauh daripada mengirja perbuatan saat ni semua. Sekalian itu tu semua tu sunat sujud sahwi, sunat bagi nak kata ni sunat baginya apabila dia teringat, kena kata gitu. Sunat yang ni sunat baginya apabila dia teringat. Sunat sujud sahwi, yang ni sujud sahwi pada akhir sembahyang sebelum salam, begitu. Sujud sahwi pada akhir sembahyang sebelum salam. Sunat sujud sahwi dah. Bila teringat mari. Kalau ingat lepas pada salat dah tak ada arah. Tak kena dah. Habis situ. Nampak tu dah. Tu situ. Masalah kita melebih dan juga masalah kita memindah. Atau kerana syok. Kita syok, kita ragu-ragu, kita wawih. Kerana kita syok tinggal sunat abad. Syok pada tinggal, ya syak kafi. Kerana syok ragu-ragu pada tinggal.
Kita syok pada tinggal. Tinggal apa? Tinggal sunat ab'ad. Yakni mana-mana daripada sunat ab'ad. Mana-mana satu daripada sunat ab'ad. Sunat ab'ad yakni mana-mana satu daripada sunat ab'ad. Siaplah baca qunut dak ge saat ni tak ingat. Baca qunut dak ge saat ni duk teka duk tahiyat. Atau ketika duk qiyam rakaat yang ketiga tu, saat ni tu tahiyat awal dak ge tu rasa syok. Syok pada tinggal. Syok pada tinggal mana-mana satu daripada sunat ab'ad. Sunat ab'ad yang tertentu, yang mana-mana satu lah. Seperti yang misal, seperti syok ia seorang tu. Adakah aku telah baca qunut? Aku telah baca qunut, yakni sebelum rakaat, atau belum baca lagi. Siaplah belum rakaat saat ni aku baca qunut ke belum? Telah baca qunut yakni sebelum rakaat, atau belum baca lagi. Ketika belum rakaat saat ni tu, aku baca qunut dak lagi tu dia syok mari. Teka tu dia duduk mana dah? Sama ada dia duk sujud ke, duk tahiyat ke, ikutlah dia syok mari. Saat ni qunut dak saat ni tu. Gaduh-gaduh ni saya ingat Atau syok, adakah sembahyang aku telah 4 rakaat? Atau syok dia ragu-ragu, syok ia, adakah sembahyang oleh aku ni telah 4, jadi sudah 4 rakaat? Telah 4 rakaat, jadi sudah 4 rakaat atau 3? Pak ke 3? Pak ke 3? Tak ada. 5 ke pak? Tak ada ini. Pak ke 3? Pak ke 3? 5 ke pak tak ada kan? 5 ke pak 5 ke pak dia tak kena dah, moga suk di pak ya. Tu. Pak ke 3 siaplah pak ke 3. Tu syok pada rakaat orang panggil. Tu nak buat lagu mana dia? Tu. Nascaya wajib ditambah 1 rakaat lagi ni. Kok mana ni dia kecek ni? Nampak mula-mula 2 masalah. Nascaya ni mari masalah akhir ni. Ni kena kecek balik. Nascaya wajib yakni pada masalah yang kedua ini. Kena kait gitu. Nascaya wajib yakni pada masalah yang kedua ini. Masalah syok pada rakaat ni. Adapun masalah qunut saat ni tu tak kena tambah rakaat tu. Faham tak dah? Nascaya wajib pada masalah yang kedua ni ditambah 1 rakaat lagi. Ni kecek orang panggil kecek hazah. Kalau kita nak sempurna kena buat lagu ni. Nascaya yakni nascaya dikirakan 3. Nascaya dikirakan 3 kerana ambil akan yakin. Dan wajib tambah 1 rakaat lagi. Tu baru sudah. Dan wajib tambah 1 rakaat lagi. Siaplah. 3 ke 4? 3 ke 4? Ambil 3. Moga 3 tu cerak. 3 ke 4? Ku ni siaplah ni. Ni rakaat ni. Rakaat yang ketiga ke yang ke-4? 3 ke 4? Berarti 3 tu cerak. 4 tu 3 tu cerak, 4 tu gigit faham tak? Maka ambil hak cerak dulu 3. Wajib kita kira hak cerak dulu. Ambil 3, lepas tu tambah 1 lagi. Jadi 4. Wajib tambah 1 lagi. Lepas tu bila tambah siap dah, dan sunat sujud sahwi pada 2 masalah itu. Tengok tu, ambil je balik. Masalah sunat sujud sahwi tak apalah pada 2 masalah, tapi tambah 1 rakaat ni masalah pertama, yang kedua tu ya. Dan sunat sujud sahwi pada 2 masalah itu. Masalah tu pakai sunat sujud sahwi belaka. Kita siaplah kawan ni kunut ke tak kunut belum pada salah sujud sahwi. Itu pun kira asal juga, asal tak baca tu. Baca tengok baca tak baca, asal tak baca, berarti ambil tak baca tu.
Maka sunat sujud sahwi. Tu. 3 ke 4, ambil 3. Tambah 1 sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Habis kat tu. Faham tu dah? Ada dulu. Dan sunat sujud sahwi jika ia tinggal tasyahud awal, maka bangun ia ni masalah juga. Penting juga. Bangun sekat mana sunat sujud sahwi? Bukan semata-mata bangun. Ni kita bangun sikit sunat sujud sahwi juga ni keadaan ni. Depan nanti insya-Allah lah. Kita tak ada tahiyat awal. Allah. Kita naik sikit lah. Tu lupa tahiyat awal, mari tahiyat awal mula. Lepas tu sahwi juga. Kita sunat sujud sahwi dekat tu kenapa? Bangun tahap mana dan klik barulah disunat sujud sahwi. Dia dah hak dia pula. Bukan sikit-sikit. Ni nak kunut. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdini fi man hadai. Dah. Jadi dia tunduk sikit lah. Sujud sahwi. Bukan situ. Tak kena siapa. InsyaAllah kita ngaji. Turun tahap mana yang disunat sujud sahwi bila kita sapa lagi. Lepas tu dia kira pula sengaja kita lupa ya ada pula. Tu dia. Nanti kira semula insya-Allah. Dan sunat sujud sahwi jika ia tinggal tasyahud awal. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.